Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif kata sallallahu ta'ala ahwalu malikatun li ahli al-bidayat fahya tusarrifuhum wa mamlukatun li ahli al-nihayat fahum yusarrifunaha. Al-ahwalu, mana ahwal, segala hal-hal yang berlaku. Dia ada ahwal murid, itu menguasai ahli bidayah, maka ia memerintah mereka itu, dan ia dikuasai oleh ahli nihayah, maka mereka itu memerintahnya. Ada pembahasan dia. Ahwal apa dia? Di sini maksud dia ialah ai waridat, warid ghaibiyah, warid yang sampai. Biasanya bila orang beramal ada wirid, ada warid. Man laisa lahu wirdun falaisa lahu warid. Siapa tak ada wirid, dia payah dapat warid. Biasa begitu. Kadang-kadang dia tak ada wirid, datang warid, tu nadir, boleh berlaku, tak ada masalah, tu hak Tuhan dia nak bagi. Tapi biasa bila kaedah digunakan kebanyakan. Al-kaedah tu aghlabiyah. Bila kaedah ni digukur atas dasar ghalib, biasa begitu. Maka biasanya bila ada wirid, ada warid. Tak ada wirid, jarang dapat warid. Tapi kata nak begitu, tak ada hal, tu hak dia. Maka ahwal ialah waridat ghaibiyah, yang dibangsakan kepada alam ghaib, yang datang ke atas qalbi, atas hati orang yang salih. Sebab tu bila suluk, dia akan datang warid. Warid intiba, warid al-ikbar, warid al-wisal, macam-macam warid ada itu. Maka zahir padanya kesan ahwal, warid tu akan membawa dia. Sebelum suluk, dia semangat gila ke dunia bukan main ni. Kan? Lepas suluk je baca warid macam tak ada tuan, semua dah rasa tawau. Tu warid. Dulu dia tamak. Lepas dapat warid, tuan buka kalbi sam. Dia rasa sifat pemurah bertukar. Dulu dia lalai. Bila dapat warid tadi, dia mula dah hati dia lazat. Dia menghadap Allah Ta'ala, kelalaian tu dia tak nak. Dan sebagainya. Itu warid-warid yang ditempatkan oleh Allah Ta'ala atas kalbi, hati seorang dalam salik yang dia berjalan bersuluk. Maka zahir padanya kesan ahwal itu. Warid itu ada bawa kepada kesan ahwal, iaitulah memesrai seluruh tubuhnya. Maknanya mesra dalam seluruh tubuh anggota dia. Dia macam-macam rasa entah, warid macam-macam orang. Sebab tu setengah daripada apa, warid dia tak ada sama. 1000 satu macam, 1000 orang punya warid semua tak sama. Sebab ilmu tasawuf, pendapatan idrak dia tak sama. Tak macam fiqh. Fiqh kena ngaji semua sama aja. Semayang 5 waktu wajib, puasa Ramadan wajib, bukan sama hukum dia. Dia tak berubah. Tak bagi mazhab yang pakai istilah lain, haji tak wajib ke, puasa Ramadan tak wajib, setengah kata wajib, tak ada. Dia sama hukum syariat. Adapun hukum hakikat dalam lain. Sebab apa? Sebab dia membahas akan ahwalul qalbi, keadaan kalbi seorang tu. Kalbi tak sama lah. Ada orang peringkat ni, perasaan dia dan sebagainya. Oleh kerana itu, warid yang datang tu tuan jempakkan berbeza-beza. Ia menguasai pemiliknya seperti arak yang menguasai akan orang yang meminumnya, dengan membaluti seluruh anggotanya dan mengubahkan perkataan. Dia sebelum daripada dia menjalani suluk dengan selepas. Dia ada beza tu. Sebab ibadat dia ada buat perubahan. Sebagaimana sembahyang juga, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Man lam tanha salatuhu 'anil fahsya'i wal munkar lam yazdad minallahi illa mu'dah. Barang siapa sembahyang dia tidak mencegah di fahsyak dan munkar, mana sebelum sembahyang dia minat satu benda yang tak elok, ngumpat ke, fitnah orang. Lepas sembahyang berubah suasana tu, itu warid perubahan. Dia rasa gerur dengan Ta'ala, dengan sebab sembahyang tadi ibadat, berlaku perubahan ahwal dalam diri dia. Itu menandakan apa? Warid dia betul, dan menandakan sembahyang dia sah. Sembahyang dia jadi zahir dan batin. Batu Syekh Abu Hasan Al-Syazili radhiyallahu an, Imam Tarekat Syaziliyah, guru bagi Sidi Ahmad Ibn Idris. Satu hari dia diziarahi oleh ulama-ulama
dan diziarahi oleh qadi. Bila dia ni sampai je ke majlis dia, maka awliya kan, dia wali besar kutub dan Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu termuka syafah kan, ya, dia tahu hasrat dia orang dia datang termuka kalbi. Maka terus dia tanya, kamu semua ni sembahyang tidak? Tok Kadi ditanya sembahyang kan. Ulama fiqh ditanya, kamu sembahyang tak? Takkan pelik soalan dia orang tu punya, takkan dia kami tak sembahyang. Lalu dibacakan ayat, ya. Itu ayat kata apa? Di antara ayat yang dibacakan banyak ayat berhubung dengan sembahyang tu. Inna salatan hajjan fasyaul munkar, ya. Di antara ayat dibaca apa? Iza massahu khairun manu, iza massahu syarru jazu'ah illal musallin alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ya. Mereka yang bila dikenakan bagi mereka tadi kesenangan, mereka jadi bakhil, manu'ah, disekat. Bila kena pada mereka syar, jazu'ah, dia tak tiba sabar, gelisah gini, melainkan orang yang sembahyang. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ya, sembahyang di hati dia khusyuk dengan Ta'ala. Jadi adakah kamu duduk keadaan gini? Semua tak jawab, senyap. Tadi kata tak ada, katakan kau minta sembahyang, qadi tak sembahyang kan? Ni ulama-ulama semua datang, syekh-syekh datang ni kan? Ustaz-ustaz yang datang, guru-guru datang, tak akan tak sembahyang. Soalan syekh ni berat itu. Bila tanya macam tu semua dia tak jawab. Ya, adakah kamu sembahyang? Dapat macam apa dalam ayat ni? Daim qalbi kamu dengan Tuhan, sentiasa tak putus. Dapat? Semua tak jawab, senyap. Itu dia. Kau sembahyang tapi kau buat mungkar, sembahyang kau tidak ada makna. Senyap terus. Ya, sifat sembahyang tanha anil fasya' munkar. Man lam tanha salatu anil fasya' wal munkar lam yazal minallah ila bu'dah. Barang siapa sembahyang kemudian tak mencegah maksiat yang dilakukan, sama ada zahir atau batin. Ya, sebelum ni maksiat batin, dia suka penyakit riak, suka dipuji, suka disanjung, suka terkenal, marah kalau orang tak ra'i dia, kalau orang tak hebatkan dia sebagainya. Lepas sembahyang suka lagi, bahkan naik sifat tu. Sah sembahyang dia ditolak oleh Ta'ala. Sembahyang dia tak laku kan. Dia sembahyang kosong, dipanggil kotak kosong. Ya, semua kena tengok sifat-sifat yang digambar Quran, gambarkan tu. Sifat orang sembahyang mesti jadi begini. Tanha anil fasya' wal munkar. Tapi lepas sembahyang, masya' munkar pun tak ada. Bukan fasya' munkar luar, entah dalam lagi besar. Ya, di antara ru'yatun nafs, memandang diri kita hebat, tu semua munkar besar. Kalau ada lagi setahun sembahyang kamu tak diterima gitu kan. Tak masuk line lagi maksud dia. Ya. Bahawa satu orang wali kan, dia pergi ke Mekah. Bila pergi ke Mekah, jadi dia tanya seorang sahabat bagi dia, kau nak jadi orang selepas ilah ke sebelum ilah? Oh, pening kawan dia. Ya. Kau nak jadi orang selepas ilah atau selepas sebelum ilah? Kawan tu apa maksud kau cakap, tak faham ni kan. Ada ayat tadi lah. Ayat tadi apa? Iaitu mereka yang bila dikenakan bagi mereka tadi kesenangan, mereka jadi bakhil, manu'ah. Wa iza masyahu syarrah jazu'ah. Bila kena ujian melenting, tak sabar. Melainkan yang selamat sifatnya apa? Illal musallin alladzina hum fi salatihim khashi'un. Jadi maknanya selamat orang yang lepas-lepas ilah baru selamat, melainkan orang ni selamat. Itu maksud dia. Oh, dia faham. Dia soal belik-belik kan. Nak jadi selepas ilah ke sebelum ilah dia. Kemudian kesemua keadaan ini adalah bagi ahli bidayah, mana orang yang baru berjalan. Ya, sebab banyak benda-benda yang perlu disettlekan kalbi dia tadi tu. Ya, yang diperintah oleh hal mereka disebabkan keadaan mereka itu masih lemah. Jadi banyak ahwal-ahwal tu banyak mempengaruhi dia. Kalau ahwal yang baik, baik. Kalau warid yang baik, baik. Kalau sebaliknya, jadi sebalik. Dia belum biasa dalam makam mereka itu. Umpama orang yang mula belajar minum arak, dibuat misal arak kan. Jika ia minum segelas arak, sudah mencederakan dan memberikan kesan pada anggota dia. Kan? Dia tak pernah minum arak, dia minum satu gelas, kepala dia dah pening. Ya. Ada pun orang dia biasa sebotol saja.
Tu nak buat misal, jangan balik pula anak test lah, minum sebotol mabuk lah. Dia haram tu, minum sedikit. Bila sifat dia mabuk, maka hukum dia haram. Walaupun orang tu minum tak mabuk ke apa, sifat dia begitu. Cuma nak bezakan orang yang biasa dan tak biasa. Orang ahli bidayah bila dia dapat sentuhan sab warid, dia akan berubah. Lepas tu kalau zikir sab, dia kenakan tajali sikit, dia menjerit, kadang-kadang pingsan pada ya. Pada ahli nihayah, orang dah kekal biasa tak ada apa, dia senyap. Berbeza keadaan seorang yang sudah biasa meminumnya dan mengendalikan perbuatan dia. Jika ia meminum segelas sekalipun, tidak memberikan sebarang kesan dan tidak dapat dikesan oleh orang lain. Begitulah orang yang diberikan menelan akan ma'rifah yang belum pernah dirasa, dia rasa terkejut. Itu panggil jazbah berlaku. Adapun orang yang kekal makam di para awliya, dia selamba biasa ni. Sebab qalbi dia sentiasa dengan Allah Ta'ala. Jadi pembukaan-pembukaan tu biasa gitu. Demikianlah keadaan ahli tamkin, orang yang telah mantap daripada kalangan ahli nihayah, orang yang telah sampai makrifat yang tamam. Sekalipun dia meminum bergelas-gelas minuman hakikat, tajalliyat, futuhat Tuhan buka, tak ada apa, senyap, dia steady. Dan datang kepadanya waridat ghaibiyah daripada Ta'ala, umpama bukit besar ni, tidak sedikit pun memberikan kesan kepadanya dan tidak zahir padanya walau satu zarah daripada akhwal tersebut. Steady biasa kan, kita yang belum biasa ni macam apa panggil? Macam apa tuan? Dayak dan hutan. Sakai. Ya, orang hutan. Orang dalam, orang asli, dia tak pernah tengok kemajuan di dalam tengah kota bandar besar. Bila kita bawa dia masuk, dia tercengang. Dia tak pernah tengok kereta, ini apa besi bergerak. Kita bawa naik lift ke LCC, dia meraung, ni apa? Dia pakai cawat kan. Dia tak pernah mengharungi benda tu. Dia tengok bangunan tinggi-tinggi, dia tengok terkejut. Ada pun orang yang dah biasa duduk bandar, apa tak boleh heran benda tu. Itu maksudnya. Bagi ahli makrifat yang telah kaya makrifat, dia tamkin, tak ada apa, dia tenang aja. Adapun kita yang sekali tukar dan tak pernah terbuka kan, hati dia, kalbi menebal dengan dunia dan sebagainya. Bila dia ketuk dengan zikir Tuhan, buka sikit sinaran dia, dia rasa tu Allah, dia rasa tangkapan tu ya, terzahir jazbah pada dia. Lepas tu timbul persoalan di kalangan Wahabiyah dan ahli syariat zahir yang tak faham jalan tarekat. Jadi zaman ni ada ke itu? Zaman Rasulullah ada ke dia macam ni? Syekh Abdul Qadir jalan ni, kalau dia buat zikir pengsan tu biasa kan, ada yang jalan terus pun dia. Satu majlis zikir, qalu innalillahi terus. Kuatan nur kena suk dengan diri jalan, kalau tuan angkat terus. Hebatlah dia mati dalam musyahadah ke Tuhan, tinggi makam dia. Tapi bagi orang tak biasa, kata, ni apa benda zikir tanpa pengsan, ada zikir tanpa melinjang terbalik kan. Maka dia jawab dalam kitab Mabahasul Asliyah 2 patah ya. Kalau kita nak jawab payah kan, dia jawab 2 patah je. Humul mutahharun. Habis jawab dia. Kau nak banding sahabat dengan Nabi, tak nampak pun cara macam yang ada sekarang. Dia kata apa? Humul mutahharun. Para sahabat tu orang yang mutahhara, yang suci zahir batin, hati yang berlazat sentiasa dengan Tuhan. Kau tenggelam dengan dunia, mabuk dengan khayal, tiba-tiba dibuka sikit rasa sedap, memang terasa. Ya, dia ni ibarat orang yang duduk dalam kota yang sangat maju dalam dunia biasanya kan. Dia tengok kereta api elektrik sound biasa ni, kalau dia tak biasa buat, dia terkejut. Ni apa benda ni kan, dia tak biasa. Gitulah maksud ni. Orang yang tak pernah mengalami suasana hebat, bila dia dapat sikit macam tadi. Dia ada tengok dalam satu YouTube kartun kelakar kan ni. Dia tak pernah makan aiskrim kan, dia dapat aiskrim, sedap sungguh tu. Sedap pada menikah lagi. Dia tak pernah makan aiskrim, dia dapat makan aiskrim pun sedap tu kata. Gemukan ni kan. Apa ketah-ketah tu jilat. Mewan dia rasa makan apa, tak rasa biasa. Itu maksud ni. Mana kalbi yang terlampau kotor, bila dibuka saja oleh Tuhan, cahaya makrifat, dia punya gegar peringkat awal. Tapi bila dia biasa dah tamkin, tak ada masalah. Atau sebab kita ahli bidayah dengan ahli nihayah, orang permulaan dengan orang yang telah berdidak tamkin, dari beza dia lain. Dia tak sama kita nak hukum ya. Orang biasa ni macam ni. Dan ahli bidayah seperti laut ya, setiap cecair yang masuk ke dalamnya pasti akan menjadi tabiat dia. Apa saja kita masuk tu ikut dia kan. Ya, dia tu bagi ibarat air laut. Oleh yang demikian dikatakan mengenal ahli ahwal itu mudah, kerana nampak
kesan tersebut pada mereka. Dia ada jazbah tu, kita nampak dah. Dan mengenal ahli tamkin susah. Orang yang makrifat dah tinggi susah kan. Terutama kalau macam wali malam matiah lagi bayar. Dia macam orang biasa kan. Lagi dia kenal ni cakap apa orang, rupanya makam dia tinggi. Ya, apa yang nak kenal sebab apa? Dia punya kesan rohani dia, ya, dia dah tamkin, dia tak membawa kesan luaran. Ya. Jadi kita payah nak kenal. Macam tadi dia kena jazbah orang penal kan. Allah. Mana tadi? Ada katakan mengenal ahli ahwal itu mudah, kena nampak kesan tersebut pada zahir dia. Dan mengenal ahli tamkin, orang yang telah mantap, yang tinggi martabat dia susah. Tiada mengenal mereka melainkan orang yang mutamakin. Ya, mutamakin. Mana orang istilah tamkin, ya, nurul mutamakin tu ada dia yang mahir dan tinggi makrifat. Dia sama dia kenal, ya, dengan tuliskan nurul makrifat terbuka habis. Kemudian dia kata pada permulaan suluk Imam Junaid Al-Baghdadi, Raisul Muhaqqiqin, ketua ulama sufi kan. Dia kata warid yang datang daripada sama. Tahu sama? Orang pukul gendang sufi tu. Pum tum tum tum. Kerana dia ketuk tam je di jazbah kan. Dia ketuk je gendang di jazbah. Ya, pukul dia sama, mendengar kalam-kalam yang menyampaikan kepada Ta'ala, memberi bekas kepadanya. Ya. Kita macam kita orang baca syair kan, baca apa? Nazam, baru baca sikit, dah terdigit-digit. Itu ahli bidayah. Pada ahli nayar dia selamba, dia senyap. Tapi dalam dia jalan. Ya, dia berkocak dalam. Yang ni kocakan dalam dia tadi bawa keluar sebab dia tak nak break lagi, dia baru lagi. Kan? Macam orang bersilat lah tuan ni. Dia belajar silat, kan? Dia ganti yang patah top, dia buka selalu. Kan? Ganti yang patah sop, dia buka langkah tu. Baru dia baru lagi. Ada pun guru dia selamba, tak ada apa. Ya, itu biasa dia tu. Ya. Tetapi apabila beliau dalam keadaan pada penghujung saliknya, mana penghujung suluk, tidak nampak bekas ni lagi. Tak adalah makna besok sop, dia melambung-melambung dia, tak ada senyap. Lalu beliau ditanya, kenapa biasa dulu lain, sekarang lain mengenai perkara tersebut? Dan beliau menjawab dengan menyebut firmanullah ta'ala. Allah. Dibaca ayat Al-Quran tadi. Apa firman Ta'ala? Wa taral jibala tahsabuha jamidatan wahya tamurru marras sahab. Dan engkau melihat gunung tu, kita perhati gunung ganang tu kan, engkau menyangka ia tetap membeku. Gunung tak nampak bergerak, padahal ia bergerak, ya, cepat seperti bergeraknya awan. Pada bergerak bumi bergerak kan, gerak, tapi kalau kena cepat kita tak perasan. Ya, kita ingat tak bergerak, pada bergerak. Begitulah. Kau tengok orang arif dia diam dia, tak bergerak rohani ke Tuhan, dia lagi laju. Sebut dia sab karena nanti dia makrifat kepada Ta'ala. Itu beza. Di perkataan ini menunjukkan bahawasanya warid yang datang ke atas hati orang yang mutamakin tersembunyi, ya, berada di bawah perintahnya dan harus sehingga tidak dapat dikesan dan dilihat melainkan orang yang mempunyai kekuatan yang sama dan sir yang tinggi. Beri pun dikuasan, ya, orang tu dalam akwal apa semua. Ya, kalau orang bawah tak kuasan. Dia kalau wirid orang bidayah kenal perubahan zahir dia tu ada. Itu di antara sedikit perbezaan antara golongan mutamakin yang telah mantap dengan golongan ahli bidayah. Bidayah wa nihayah, bidayah permulaan, nihayah kemuncak dia. Kemudian disebabkan inilah juga tatkala Nabi Yusuf AS keluar kepada kaum perempuan, hal mereka itu memberi kesan sehingga mereka mengerat tangan seperti firman Ta'ala. Nabi Yusuf lalu kan habis dekat tangan ni. Zulaiha suruh potong buah lemau, tapi yang dekat tangan dia tak perasan. Itu ahli bidayah, dia tak pernah tengok Nabi Yusuf. Lepas tu dia perli Zulaiha, apa dia Zulaiha budak Yusuf tu pun kau heran saja. Itulah standard engkau isteri wizara, isteri menteri-menteri. Budak Yusuf yang pernah masuk penjara pun kau heran. Zulaiha kata tak apa. Dia buat satu majlis, dia bagi semua pisau, dia bagi semua buah lemau, dia hira, dia lalukan Nabi Yusuf, habis cair semua ni. Ma'za illa malakun. Ini malaikat ni bukan orang. Putus tangan, ada pengsan. Dalam tafsir kata mati dia. Dia tengok Jamalul Yusuf. Itu belum jamal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya.
Allah. Kalau Jamal Rasulullah, Nur Rasulullah itu lagi dahsyat tuan-tuan ni. Habis sebab tu Rasulullah tutup. Kehaibatan, kecantikan Rasulullah ditutup. Kalau tidak sahabat pun Nabi tombang tuan. Ya. Kehaibatan. Kalau Nabi Yusuf pun dia, sedangkan Nabi Yusuf pun dia jadi daripada Nur Rasulullah SAW. Ya. Itu kehaibatan. Falamma sami'at bimakrihinna arsalat ilaihinna wa'atadat lahunna muttaki'an وآتت كل واحدة منهن سكينة وقالت اخرج عليهن فلما رأيناه أكبرناه وقطع أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. Ni bukan orang, ni malaikat. Tengok dia. Maka apabila dia Zulaiha mendengar cacian mereka, sami'at bimakrihin, ya, daripada menteri-menteri punya bini tu kan, dia kata apa Zulaiha, dia caci ya budak Yusuf engkau heran. Dia pun menjemput mereka, menyediakan satu jamuan untuk mereka. Dibuat satu majlis perayaan jamuan serta memberi tiap-tiap seorang tadi dengan sebilah pisau. Dia beri pisau dan pada ketika itu berkatalah dia kepada Yusuf, keluar, ukhruj, keluar. Kau lintas di depan mereka. Maka ketika mereka melihat, mereka tercengang melihat kecantikan paras Yusuf alaihissalam. Ya, dan mereka tercengang melihat parasnya dan mereka dengan tidak sedar melukakan tangan mereka itu sambil berkata, jauhlah, dia kata, Allah dari kekurangan. Maha suci Tuhan. Ini bukan seorang manusia ni. Ini bukan orang ni. Ini melainkan malaikat yang mulia. Ini bukan orang ni, minta ni malaikat ni. Punya cantik. Oh, dia tahu. Buat tengok saya Zulaiha hari-hari kan. Zulaiha hari-hari dia cinta, dia meninggi, dia tengok Yusuf tu tenang dia. Yang ni baru tengok sekali sampai putus jari, jari kerat apa ya. Itu maksudnya. Ulama sufi kata, para wali aulia arif bila kata itu, kau tengok cantik Nabi Yusuf. Macam mana kau nak kalbi basirah dibuka dengan jamal Allah Ta'ala. Memang lebur Rabin. Kalau buka jamalullah, jawab dia tengok orang ni habis macam kayu, tak ada apa. Apa pun tak ada. Sebab apa? Tarikan, kecantikan ya Rasulullah SAW pun dah hebat. Apatah lagi mana Tuan di istilah pencipta segala alam. Sebab tu bila dapat jazbah tarikan ini, kita tengok perubahan akan berlaku bagi ahli bidayah dan ahli nihayah. Mutamakin dia tetap. Keadaan ini terjadi kerana apa? Pada ketika itu mereka berada dalam peringatan bidayah dengan kekasihnya. Mana dia mula tengok Nabi Yusuf. Namun apabila Zulaiha sudah biasa dengan Nabi Yusuf, dia tidak lagi terkesan dengannya pada zahir, walaupun kasihnya telah penuh. Kasih Zulaiha ke Nabi Yusuf lebih kuat daripada orang yang baru tengok tadi. Jadi hari-hari tengok, tetangga daripada satu bulu roma pun, mana meresap kasih Zulaiha sampai ke bulu roma di mana seluruh badan dia tadi. Kalau kita zikir apa, kulli jasad, zikir tu mahabbah kita satu jasad dengan Allah Ta'ala. Itu sampai dia sudut sampai bulu roma berzikir boleh dengar. Itu biasalah tuan-tuan, Tuan tajalli kan mahabbah dia sampai kepada bulu roma dia berzikir boleh dengar. Allah. Berbanding dengan orang yang pertama, dia tengok Yusuf, dia bergegar. Zulaiha dia steady. Akhirnya Zulaiha tak tahan apa, dia buat satu bilik glass screen, bilik kaca. Itu menandakan zaman dia, teknologi dia tinggi. Sebab Yusuf tak nak pandang Zulaiha. Ya, kewarakan Nabi Yusuf, Zulaiha yang cantik, dia tak nak pandang, dia tunduk. Pening kepala Zulaiha. Sekarang dia nak buka, dia nak suruh Zulaiha, Nabi Yusuf pandang dia. Dia buat bilik tu kan. Maknanya kalau Nabi Yusuf buka mata, pandang lantai nampak Zulaiha, pandang bumbung nampak Zulaiha, pandang dinding nampak Zulaiha. Dia perangkat Nabi Yusuf. Siap aja dia pun masuk Nabi Yusuf dalam bilik tu. Dia masuk, Nabi Yusuf kejam mata. Mati akal dia. Nabi Yusuf kejam mata. Allah tak boleh bawa Yusuf. Tak boleh nak apa? Nak terik, nak perangkap dia tak boleh. Dia kejam mata, dia mati angin Zulaiha. Itu menunjukkan apa? Kehebatan Nabi Yusuf alaihissalam. Ya. Allah. Kau tengok Nabi Yusuf, tengok Ratu cantik Zina Aliza, muntah kita tuan lawyer tengok.
Ada budak-budak mengaji Syria kan, budak Syria, perempuan Syria sana kalau Lubnan dah lagi dahsyat dia orang cerita, orang cerita lah kan. Balik Malaysia tengok orang Malaysia perempuan macam batang kayu gitu. Kalau tengok orang Melaka macam batang kayu, perempuan tak ada apa. Ya. Tu kalau tengok Syria, ini belum tengok Nabi Yusuf. Kalau tengok Yusuf belum lagi Rasulullah SAW, lagi dahsyat dia. Ya, itu makhluk. Apatah lagi kalau tak jali dengan Tuhan. Itu sebab para awliya hati dia tak beranjak pada dunia, tak diheran. Sebab apa? Nur jamalullah telah dipancarkan, ya, di musyahadah sentiasa. Kemudian wahai saudaraku, jikalau kamu ingin mempunyai bahagian daripada ahli nihayah yang kemuncak, bermujahadahlah. Riadah, mujahadah, banyakkan zikrullah dan padamkan pandangan makhluk, ya, insya-Allah dibuka. Kamu menghapuskan segala kesan dan gambaran kamu. Maknanya pandangan makhluk tertutup. Nah, saya engkau sampai kepada anugerah yang paling tinggi. Ya, iza kharajta anka faqad wasalta ila Allah. Engkau keluar daripada diri engkau sampai ke Tuhan. Masa engkau keluar pandang daripada haul dan kuah makhluk, maka akan dibukakan oleh Ta'ala makrifat yang tinggi dengan kamu. Kemudian kullu haqiqatin la tamhu asarul abd wa sunuhi falaisat bihaqiqah wallahu alam.